Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat malam kepada semua. Jadi hari ini kita ada tetamu istimewa yang dikenali sebagai ahli usahawan yang berjaya, iaitu pemilik perniagaan sate yang dikatakan menjadi tumpuan ramai pelanggan, iaitu kedai Suria Sate Jabi. Okey, selamat datang puan. Kami adalah pelajar daripada Universiti Malaysia Kelantan, kampus Bachok. Sangat mengalukan kedatangan puan pada malam ini untuk kami menemu bual secara alamaya sahaja tentang serba sedikit maklumat untuk kami menyiapkan tugasan assignment asas keusahawanan. Jadi puan, tanpa melengahkan masa, saya ingin mengambil maklumat daripada puan tentang latar belakang puan, nama, umur dan asal dari mana keluarga puan, dan apakah idea yang membawa kepada perniagaan sate, dan serba sedikit latar belakang perniagaan sate di Jabi. Jadi dipersilakan puan. Okey, Assalamualaikum. Maaf dah menunggu lama. Tak apa, kau ni kerja Kelantan ke ni? Kau Tak kerja puan. apa? Tak apa, tak apa. Boleh je. Okey, nama saya Samsuria Ramli. Umur 46 tahun. Owner kepada Suria Sate. Mula berniaga tahun 2011. Dengar ke tak? Dengar puan, dengar. Dia macam tersekat sikit rasanya. Ya, ya, dengar. Okey, lepas tu macam adik-adik ni nak tahu apa lagi daripada Kak Suria? Kami ingin tahu tentang latar belakang perniagaan puan, seperti nama khas kedai sate, lepas tu berapa bilangan pekerja yang ada, jadi bagaimana proses perjalanan daripada pukul berapa sampai pukul berapa, hari apa yang cuti. Apa ni? Nak bermula kan? Cakap je macam mana. Cakap macam biasa lah. Okey. Nama Suria Sate tu ambil daripada nama Kak sendiri lah. Samsuria tu ambil gerak lah, ambil Suria Sate nama kita sendirilah. Lepas tu kedai bermula pukul 2 pagi, 2 petang hingga pukul 10 malam. Bilangan pekerja 15 orang. Untuk proses kat belakang tu kita pakai 5 orang dan kat depan 10 orang. Jangan. Jadi biasanya puan, pelanggan puan biasanya yang datang daripada area mana? Lepas tu kadang-kadang hari apa yang paling ramai orang? Biasa pelanggan kita daripada luar lah. Biasanya bukan sekitar kampung lah. Macam apa? Kebanyakan orang luar lah, mari jalan ke Terengganu, Kelantan. Majoritinya bukan penduduk kampung. Semua luar. Hari yang paling ramai biasa macam hari ni, esok kan cuti kan? Macam hari cuti, lepas tu Jumaat, Sabtu, Ahad memang ramai lah orang. Apa tak ada? Okey Kak Su, saya nak tanya. Adakah Puan Su ada letakkan goals atau matlamat semasa dalam perniagaan? Contoh matlamat dalam perniagaan Puan Su. Matlamat dan tujuan. Jangan berputus asa kalau ada ujian.
matlamat ni kan You macam target. Target target. palsu. Jangan berputus asa lah dengan uji hope mana ada tu. Lain. Okey, soalan seterusnya, adakah Puan Su telah mempunyai sumber perniagaan sebelum memulakan perniagaan? Contohnya sumber dengan sumber kewangan. Secara jujurnya memang tak ada sumber keuangan lah masa memulakan perniagaan. Sebab suami tu dulu mengajar. Tapi sebab duduk bandar kos dalam hidup tinggi. Jadi cuba bidang perniagaan. Alhamdulillah dengan bidang perniagaan ni suami letak jawatan untuk teruskan perniagaan sate. Itulah. Tak ada keuangan, tak ada sumber lain lah. Okey, Puan Su, kepada Puan mula menjalankan perniagaan, adakah Puan mengawalnya dengan serius ataupun tidak? Atau hanya sekadar mencuba-cuba untuk memulakan perniagaan? Semestinya lah saya mengawal dengan serius lah sebab untuk membantu penduduk kampung mencari income lah. Dan soalan seterusnya ialah, adakah Puan menguruskan perniagaan dan apakah kesilapan utama yang berlaku dalam perniagaan dan apakah pengajaran dari kesilapan tersebut? Biasa agak kesilapan agak customer menunggu terlalu lama lah. Kesilapan kita lah. Jadi daripada pengajaran kesilapan tu terpaksa ada pekerja untuk macam cakna lah ke customer. Itu je dah. Okey, faham. Terima kasih Puan Su. Seterusnya kepada Maisarah. Okey, saya tanya soalan seterusnya. Apakah pengalaman Puan sebelum memulakan bisnes ni? Tak tahu nak katakan. Sebenarnya tak ada pengalaman apa-apa, cuma macam kawasan Jambi ni kan terkenal dengan sate. Jadi saya cuba komersialkan lagi kedai sate dekat kawasan Jambi. Jadi saya mencuba perniagaan dalam bidang sate. Sebelum Puan berniaga sate ni, Puan ada kerja apa? Sebelum berniaga sate saya suruh masa penuh masa. Sebab suami mengajar, sebab suami pengajar. Lepas tu siapakah idola Puan? Contohnya minat lah macam tu. Tak ada idola siapa-siapa, diri sendiri. Diri sendiri. Maknanya rasa macam perniagaan ni boleh mendapatkan pendapatan yang lumayan. Jadi saya cuba dalam bidang sate ni, cuba nasib lah. Tapi alhamdulillah dengan percubaan pertama tu berjaya. Puan start berniaga. Okay. Puan start berniaga umur berapa? 35. Sekarang umur berapa? 46.
Oh, dalam 11 tahun. 11 tahun je. Uh, keluarga puan ataupun keluarga suami puan ada tak yang berniaga juga? Tak adalah. Tak Maksudnya ada. puan lah salah seorangnya yang berniaga. Ya. Cuba nasib Cuba nasib. Lepas tu apakah motivasi utama untuk puan memulakan perniagaan ni? Dalam perniagaan. Motivasi kata-kata lah. Kata-kata semangat kan. Kata-kata semangat gitu. Okey, kalau tidak pecahkan hujung, mana nak dapat sagunya? Maknanya kalau kita tak usaha dengan usaha kita sendiri, siapa nak tolong kita kan? Kita sendirilah. Saya sendiri. Bermula dengan 2-3 orang pekerja. Sekarang dah mencecah 17 orang pekerja. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya, siapa ada yang soalan? Okey puan, boleh saya tanya? Okey. Jadi semasa hendak menjalankan perniagaan ini, adakah puan meletakkan sebarang rancangan ataupun Tak clear rancangan tu. semasa hendak menjalankan perniagaan tersebut, adakah puan meletakkan sebarang rancangan ataupun plan perniagaan? Okey, rancangan dan matlamat saya macam nak membantu orang kampung. Lepas tu sekarang saya ada cuba pasarkan produk kita ni macam sejuk beku lah, yang frozen lah. Sekarang maknanya barang frozen boleh pergi jauh lah. Macam itulah sasaran utama. Lepas tu membantu orang kampung mendapat income. Jadi sekarang kita pun dah slow-slow lah buat yang frozen. Jadi, kuah pun frozen, sate pun frozen. Maknanya ada sambutan lah setakat hari ni. Okay, soalan seterusnya, apakah ciri yang ada pada puan ataupun orang kata ciri istimewa yang puan ada semasa menjalankan perniagaan? Berapa dia ciri istimewa? Tak ada kot. Tapi macam peramah lah sikit dengan customer. Itulah mungkin dari situlah saya ada regular customer lah. Daripada KL ke Kedah ke, kalau dia orang datang mesti singgah. Maaf deh, memang tak pandai. Tanyalah kalau boleh jawab, kita jawab. Jadi untuk soalan terakhir, Okey. adakah puan mempunyai kata-kata semangat ataupun kata-kata daripada pengalaman kerja puan sendiri kepada kami semua yang ingin memulakan perniagaan? Macam Kak kata tadi lah, kalau tak pecahkan ruyung mana nak dapat sagunya kan. Jadi apa-apa yang kita buat kena usaha lah, jangan berputus asa. Macam Kak tak ada pengalaman apa-apa tapi boleh berjaya. Dengan saya dengan diploma je. Sebelum ni orang suri rumah tapi boleh berjaya dengan suami, dan suami pun letak jawatan sebagai pengajar semata-mata nak tumpukan kepada perniagaan. Maknanya kalau buat sesuatu tu kena bersungguh-sungguh lah. Tak dengar. Oh, tak dengar.
okey puan, dah siapa yang selama ni selalu support puan? Contohnya yang memberi semangat kepada puan. Family ada juga, tapi Ya, okey puan, sebenarnya kami nak tahulah macam harga yang puan dah tetapkan untuk harga sate. okey. Dulu masa saya meniaga permulaan buka kedai, saya jual sate ayam 60 sen. Daging pun 60 sen. Tapi tak ada arnak kambing. Sekarang dah ada arnak, ada kambing. Tapi harga banyaklah tikahnya. Hari ni RM1 satu cucuk ayam. Daging pun RM1 juga satu cucuk. Kambing RM2, arnak RM2. Lepas tu nasi RM2 satu, macam kita buat satu inilah packing RM2 lah. Tu dah lepas tu kan dia berapakah gota hasil cucuk yang biasa puan buat semasa 7 minggu seperti hari Jumaat? Okey, macam hari Minggu biasanya bak saya akan buat selalu lebih lah. Kadang 6,000 cucuk. Tapi kalau macam hari Minggu lebih lah. Lebih daripada 6,000 cucuk lah. Biasa macam semalam dalam 8,000 lah. 8,000 cucuk. Hari ni pun mungkin tak check lagi hari ni, mungkin lebih kurang semalam lah. Sebab hari ni kan hari Minggu lagi ya. Esok ke cuti. Jadi diorang cuti lagi. Kena menghasilkan sate banyak lah sikit. Standby. Jadi puan, berapa kos sehari untuk beli ayam untuk menghasilkan jualan sate dalam masa sehari? Okey, sehari. Biasa sebab sekarang ni kan ayam mahal. Biasa untuk ayam saja RM1,500 satu hari. Lepas tu daging pun mahal dalam 400 gitulah daging. Macam arnab dengan kambing tu seminggu sekali kita buat seminggu sekali letak kat frozen. Lepas tu masa hari nak jual tu baru keluarkan dia. Sebab dia macam arnab dengan kambing ni dia rumit sikit. Jadi tak boleh buat hari-hari lah. Maknanya macam arnab dengan kambing kita buat hari Senin ke 3,000. Lepas tu seminggu lah kita jual. Kita keluarkan dia. Okey, kita cakap pasal contohnya keuntungan perniagaan ni. Dalam masa sehari boleh mencapai paling tinggi berapa bang? Kalau macam hari raya lah saya cakap kan. Paling tinggi lah tu hari raya. Pernah mencecah 12,000. 12,000 jualan. Maknanya dulu sukalah niaga kan sebab barang tak mahal sangat ke. Hari ni macam kata 5,000 modal, 5,000 untung lah. Untung pun tak berisi lagi, tak tolong lagi kerja apalah, bahan mentah saja. Tapi kalau macam hari biasa tak banyak, dalam 2-3 ribu je lah satu hari biasa. Jadi pekerja-pekerja puan ni terdiri daripada remaja? Dia kat depan tu semua remaja lah. Ya, dekat belakang tu macam orang tua-tua lah. Cucuk sate mana remaja nak cucuk sate ke? Macam-macam je tak saya duduk belakang kan. Biasanya yang budak-budak lepas SPM lah? Biasa ramai kita macam pelajar tunggu SPM ke kebanyakan lagi tu, tapi bersilih ganti lah. Waktu masuk, waktu boleh masuk U, lepas tu masuk lain pula boleh masuk U. Tapi memang ada lah waktu tak dapat tu. Cuma
Apa nak backup je lah, nak backup orang lain lah, ambil pelajar-pelajar begini lah. Sekarang ni pun ada budak lepas SPN 2-3 orang duduk depan. Macam Kak Su ni ke, macam suka menolong pelajar tak ada kerja, nak kerja. Sedangkan kita ni penuh dah pekerjanya depan. Tapi nak kerja, nak cari duit, dapat top up tak apa dah Kak. Okeylah masuklah kerja. Kita bayarlah 30 riyal, 35 riyal sehari. Tapi kos makan kita tanggung semualah. Tempat tinggal Puan letak sekali ke? Tak, sebab dia orang dekat kampung je. Satu kampung lah, bukan budak jauh-jauh lah, budak satu kampung lah. Yang dekat-dekat je lah. Dekat-dekat ni je lah. Jadi Puan memang minat untuk buat sate daripada dulu sebelum start jual sate. Memang tak ada minat pun, tak suka pun niaga. Tapi macam mana tak tahulah mari idea tu. Tiba-tiba sebab suami dulu duduk dengan kat Johor jadi kita jauh dengan family. Lepas tu ada kedai sendiri. Family mak lah ada kedai untuk bagi orang sewa. Lepas tu penyewa tu keluar, kita pun macam terdetik. Kalau jual sate ni boleh buat duit kot sebab rata-rata kawasan Jabi ni terkenal dengan sate. Kalau sebut Jabi tu automatik, Jabi, sate Jabi. Terkenal ke? Sinonim dengan sate. Jadi kita pun cuba melangkah. Cuba nasib lah kata ke. Cuba nasib bermula dengan 5 ekor aja hari tu. Bermula dengan 5 ekor aja. Lepas tu pekerja adik-adik semua. 2-3 orang adik-adik. Nak perhabis 5 ekor aja sehari pun nak nangis rasa. Tapi dengan usaha, dengan buat macam kebajikan dengan budak-budak kampung, alhamdulillah semakin naik lah. Naik setakuk. Alhamdulillah lah hari ni. Jadi nak cucuk sate pula. Betul tak ya? Ada cucuk sate. Okey. Jadi Puan, sepanjang Puan menjalankan perniagaan ni, ada ke pelanggan yang mempunyai ragam kerenah yang banyak komplain lah kata? Jadi macam mana Puan hadap ragam ataupun kerenah pelanggan-pelanggan tersebut? Okey, masalah pelanggan ni memang banyak bahasa kata banyak bahasa sangat, air lambat siapa pun ngamuk dah. Lepas tu pernah ada satu peristiwa, you tahu ke tak? Kak Siput tu ingat yang masuk paper tu Tahu. Tahu, okey. Satu ni sebab dia macam nak sebotas kita. Waktu tu perayaan orang ramai. Jadi mungkin bil dia tu terjatuh ke apa. Jadi dia macam ngamuk lah. Dia ngamuk. Setakat dia ngamuk tu kita minta maaf lah dengan dia. Tapi dia viralkan kita dalam FB. Dia kata kedai Suria Sate ni tak bersih. Lepas tu lidi dia kita semula dalam Facebook lah. Anak-anak jetih. Jadi kita ni macam dia sebutan kita. Okey. Kita pun macam balas lah. Okey, kalau macam tu saya nak buat report lah. Lepas tu dia terus blok kita lah. Jadi satu isu lah pasal ni. Masuk Sinar Harian, masuk TV Hijrah. Pasal kena sabotaj lah. Tapi alhamdulillah ada hikmat juga di sebalik kejadian tu. Saya makin dikenali. Alhamdulillah. Sinar Harian mari jumpa buat live. Maknanya sekarang ni pun ada lagi keraktek akhbar tu saya sipir. Disebabkan sabotaj saya makin naik. Alhamdulillah. Jangan cepat melatah lah kalau orang nak sabotaj kita. Ada hikmat di sebalik kejadian. Betul-betul kena sabar Puan. Ada hikmah orang ramai makin kenal. Ya. Lepas saya kena sabotaj tu, makin dia kenali. Macam ni aku dah kotor hari tu. Saya pergi okey pun, bersih pun tak ada gapo pun, saya kecek sendiri. Dia tak buat pun recycle lidi. Dia kata lidi pun kita semula. Banyaklah. Lepas tu ada orang macam kita pun pasal COVID. Maknanya
dulu kalau nak masuk kena royak ke customer ke pekerja kan. Okey sekarang layan diri lah. Kayak gini lambat sampai masuk pun dia mengamuk. Okey sekarang you layan diri. Kita lambat sampai masuk pun ke awak lah moga ada dah kan kita sediakan perkhidmatan tak cara berapa pun. Itulah nak royaknya. Banyaklah juga nak berjaya ni. Bukan senang nak senang. Betul-betul puan. Yang penting sabar puan. Tapi kali sekala tu ada jugalah rasa kita ni macam minta maaf deh puan deh, minta maaf pun buat kita ni macam pengemis. Tapi tak apalah, kita sabar gitu je lah. Tapi bila orang siasat tu baru tahu yang sebenarnya tu sabotaj kan. Ya tahu. Lepas tu saya buat report polis. Saya buat report polis dengan nama Facebook sikit-sikit, maknanya buat nama Facebook ke apa, lepas tu dia macam belok terus kita. Dia kira tak ada lah. Jadi balik kepada tu berbalik pula kepada dia. Orang macam mahu pada dia lah. Macam gitulah. Jadi nama kita bersih lah, alhamdulillah lah nama kita bersih. Orang yang tuduh tu dia orang mana? Tak pasti. Rasanya Arya Besut juga rasanya. Rasa tahu-tahu gege tu pagi tu baru tahu dia masuk Facebook lah. Jadi kawan-kawan pun tag kita. Dia kata apa ni? Kita dah kejut lah kita ni. Tak tahu apa cerita. Lepas tu tanya pekerja dia pun dia mau tengah mau. Dia mau tengah mau malam gitu-gitu. Situlah tahunya. Lepas tu kita pun kat situ masuk dalam Facebook jugalah. Siapa buat tuduh gitu saya akan ambil tindakan lah. Saya akan sambil dia balik. Sebab dia telah mengaitkan kedai saya. Tapi sebaliknya lepas dia kena viral 2-3 hari tu, kedai pendengar mu, penuh sama kedai. Siapa tak ada nujuk sate. Maknanya mungkin juga orang luar nak tahu betul dengan orang cakap dah. Alhamdulillah. Jadi puan ada buat macam page tak dekat Facebook? Ada rasanya. Ada rasanya. Anak biasa update sebab sekarang ni anak pun duduk belajar. Jadi mungkin dia tak ada nak update kot. Sebab mak dia memang busy sama tak ada nak update. Ada COD tak? Dulu ada tapi sekarang ni macam takut. Tak sempat. Lepas tu takut nak bagi pekerja bawahan kita buat penghantaran COD lah. Pekerja bawahan lah. Takut jadi kapal kemalangan ke. Takut gitulah. Lepas tu macam hello dah. Pernah nak suruh kita join untuk COD ke. Tapi kita tak masuk. Sebab takut suami kata takut macam hari perayaan ke cuti sekolah. Kita tak ada nak layan macam hok panda ke. Tak ada nak layan dah. Memang tak ambil lah. Memang tak ambil. Takut tak ada nak layan nanti orang marah pula. Ambil dah. Lepas tu tak ada nak layan. Jadi kita layan customer hok lalu-lalu ni lah. Jadi puan, contohnya sepanjang PKP hari tu, perniagaan macam mana? Adakah rasa macam putus asa ke untuk terus? Tak putus, alhamdulillah tak putus asa. Ada alternatif lain. Masa sepanjang PKP hari tu, suami sendiri buat COD. Jadi nak bagi peluang pekerjaan kepada mok-mok belakang lah. Belakang mok-mok kan sebab nak tanggung anak kan. Jadi kita buat COD lah. Beku, buat frozen. Tapi kita tak cas COD. Memang tak cas COD. Hantar kalau kata RM70, 100, RM70 kita ambil. Memang tak cas COD. Jadi kedai memang tak buka masa PKP. Kedai tak buka terus. Lama tinggal. Lama. Tapi perniagaan belakang tu kerja macam biasalah. Tapi tak banyak lah, sikit lah. Kalau biasa 150 kilo aja, jadi kita ambil dalam 50 kilo satu hari.
tapi ramai lah macam SDU minta besuk. Ada setiap hari lah permintaan untuk COD ni. Dulu lah, sekarang tak buat je lah sebab busy. Dulu dulu banyak dia saja okay. Jadi ikut je lah permintaan customer. Kedai dengan rumah puan jauh. Oh, saya sekarang ni macam rumah ni ada kedai. Belakang ni saya duduk, depan tu kedai. Kira kedai sekali dengan rumah ha. Oh, kedai sekali dengan rumah. Senang lah. Kedai lah. Memang puan asal orang Terengganu ni. Ni lah tempat asal kita, rumah sendiri, kedai sendiri, tanah sendiri lah. Lepas tu nak mencuba nasib tu kalau nak sewa-sewa tu rasa tak berani juga ke. Apa ni, puan ada rancangan ke nak buka apa ni cawangan sate dekat negeri lain ke ataupun daerah lain ke, nak tambah kedai lagi ke? Okey, sebelum ni memanglah ada rancangan nak buka cawangan. Tapi disebabkan macam usia ke, lepas tu macam anak pun macam tak minat mana, kita tu bukan satu kedai ni je lah. Kedai ni pun macam tak teruruh dah. Kalau buka cawangan satu lagi tak tahulah. Sebab kita sendiri sini pun tak ada nak buat sate. Kadang-kadang kita tutup Rabu ke, Rabu kita tutup. Kadang-kadang terpaksa ambil 2 hari seminggu tutup kedai sebab nak siapkan sate ni. Tak ada siap sebab customer sekarang ni lepas PKP, customer kata ni macam ulat. Betul tak you? Tak ada Jumaat. Hari Jumaat memang tak, lepas Jumaat tu tak berhenti siapa pun 10 malam. Memang tak berhenti. Nak minum air pun tak ada. Boleh lah adik-adik nak mari dekat. InsyaAllah. You bawa kawan-kawan mari, tak apa kat aku belanja kat ni. InsyaAllah tu. Jauh duk dengan bas je. Oh, lo dekat je. Metal je you dah kan? Kat Pakai memang ni kau lebih sedia you lebih kurang tu lah. Ya, bawa lagi sikit tu pakcik siapa? Ni duk mana? Mana? Nik duk mana Nik? Duk ni kot. Kat besut-besut. Tak datang kampus. Dok. Marilah esok ke cuti. Luarlah kita main makan sate. Syam kat mana Syam? Kita orang ke Mamang. Ke Mami kena lalu ke kawasan Jabi ke nak balik ke? Ke lalu ke Patah? Lalu Jabi ya. Kalau lalu Jabi singgah lah. Tapi tunggu nak balik. Nombor telefon nanti ke? Nanti tunggu nak balik Sam. Balik Sam bila cuti? Akhir bulan 7 ke? Nak dekat study week tu dalam awal bulan 7 tu nak balik lah. Duk kampus ke Syam? Duk kampus. Sebab apa you tak masuk lagi ke? Duk hari Rasu. Kita duduk rumah. Kelas online. Sebab ada setengah K tu dia masuk dah. Sebab duduk sana kelas online kot Syam. Kelas online tak? Kita ada apa-apa soalan lagi ke nak tanya? Rasanya tak. Habis hari ya sebenarnya. Habis hari ya. Mingguan lagi. Rasanya dah habis dah kot soalan. Rasa tak ada dah soalan. Maaf ada. Bergambar kat tu. Maaf ada sebab kat Asu moga tidak profesional dalam perbualan. Tak apa. Tak apa. Okey je. Banyak maklumat dapat hari ni. Dah banyak. Ni dia nanti bolehlah mari kawan-kawan adik-adik semua ada dalam ni. Ambil nombor telefon. Lepas tu nanti nak mari sini kata kawan Yus. Nanti cari Kak Asu. Sebab Kak Asu jaya ada depan. Dia betul-betul tepi jalan besar. Tepi jalan besar. Betul.
Sebelum sekolah Jabi. Dia sebelum sekolah Jabi. Faham. Boleh ambil gambar? Okey. Boleh tak? Screenshot lah. Kejap. Okay, ready dah ke? Dah. Siapa yang ambil gambar? Mai? Siapa-siapa ambil je lah. Boleh. Screenshot je. Ya. Okay. 1, 2, 3. Okay, jadi terima kasih Puan sebab sudi meluangkan masa untuk proses membuat kami hari ini. Jadi kami berharap perniagaan Puan semakin untung dan semakin berjaya lah Puan. Nanti kalau ada masa insyaAllah saya akan datang dan kawan-kawan yang lain akan datang insyaAllah. Okay. Nanti bawa lah semua kawan, tak apa, nanti kat sebelanja. InsyaAllah Puan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Puan. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.